Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Al-Quran. Untuk hari ini kita masih lagi berbincang berkenaan dengan al-fi'lul mudhari' ataupun kata kerja yang menunjukkan perbuatan itu akan berlaku ataupun sedang ataupun sentiasa berlaku. Kita nama dia al-fi'lul mudhari'. Kita telah belajar sebelum ini fi'il madhi, ya. Perbezaan ketara di antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari' ini ialah fi'il madhi ni agak fix, ya, agak fix ataupun agak tetap dia punya bentuk dia, tetap, ya. Tengok baris ni pun bagi atas semua kebanyakannya, ya. Manakala fi'il mudhari' ni dia macam ada banyak kepelbagaian, ya. Berbunga-bunga ada bagi depan, ya. Itu simbol utama. Ada ya, ini ada bagi atas, ada bagi depan, dan ada bagi bawah, dan ada yang kekal dan sebagainya. Jadi dia ada kepelbagaian pada fi'il mudhari'. Kerana apa, ya? Kerana fi'il mudhari' ini adalah kata kerja yang dikatakan sedang berlaku ataupun masa depan, maka dia lebih ceria daripada fi'il madhi, ya. Jadi ini amat penting untuk kita memahami falsafah di sebalik masa tu, ya. Jadi dia memberi kesan kepada bentuk perbuatan itu. Dan untuk hari ini kita nak terangkan sikit satu benda yang teknikal. Tapi benda ni kita akan belajar lagi di dalam pelajaran-pelajaran yang akhir-akhir nanti, insya-Allah, tentang i'rab. Jadi fi'il mudhari' ini dia dalam bentuk kenyataan. Maksudnya yaf'alu dia buat, yu'minu dia beriman. Ada satu elemen penting yang kita perlu belajar dalam fi'il mudhari' ini, nama dia elemen melarang, ya, melarang. Jadi apabila kita melarang sesuatu perbuatan itu, maka ia menggunakan fi'il mudhari', ya. Contohnya kita kata, kita guna contohnya kita nak kata jangan buat, ya. Jangan buat. Maka kita perlu buat itu adalah fi'il mudhari' dan kita perlu letakkan satu perkataan lain di hadapan dia yang bermaksud jangan. Jadi jangan dalam bahasa Arab ni disebut sebagai la. La adalah jangan. Jadi kita tambah saja fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ditambahkan selepas itu, maka dia akan jadi perbuatan itu dilarang. Contohnya la taf'al. Contohnya la taf'al. Jadi la taf'al ini, fi'il mudhari' ini asalnya la taf'alu, oleh kerana bentuk larang dia akan matikan akhirnya. Ini cara kita mengenali bahawa la ini adalah la larangan, di mana fi'il mudhari' selepasnya itu akan disukunkan ataupun dimatikan. La taf'al, jadi la taf'al adalah larangan. Jadi kata kerja larangan ialah fi'il mudhari' yang didahului oleh la. Kita mulakan dengan la, maka kita melarang perbuatan itu berlaku dengan cara kita mematikan akhir fi'il mudhari'. Sebagaimana kita tahu bahawa fi'il mudhari' dan nota kita ini, fi'il mudhari' kebiasaannya dia berbaris di hadapan, ya. Kalau tidak ada apa-apa, dia akan berbaris di hadapan. Tengok ni, fi'il mudhari' dia akan berbaris di hadapan. Dan kalau tidak ada hadapan pun dia akan ada nun, ya. Nun ini adalah ganti kepada baris di hadapan. Jadi kalau dia tidak ada baris hadapan, dia akan ada nun, ya. Nun ini. Jadi nun ini ialah ganti kepada baris di hadapan. Tengok warnanya sama, warna kuning, dan nun ini juga warna kuning. Jadi nun ini adalah tanda baris di hadapan. Jadi kalau kita nak melarang sesuatu perbuatan itu berlaku, contohnya jangan awak buat, contohnya kita kata la taf'alu, jadi la taf'al. Kita perlu matikan akhir ini bersama dengan la, maka fi'il mudhari' ini sudah berubah daripada kenyataan biasa menjadi larangan. Jangan engkau buat. Jadi kalau la taf'al, jangan engkau buat. Kalau jangan kamu buat, kita kata la taf'aluna. Macam tu bentuknya asalnya, la taf'aluna. Dan untuk mematikan huruf akhir ini, kita tak boleh buatlah, sebab ini nun ini ganti huruf-huruf yang bagi depan tadi. Jadi kita terpaksalah buang nun ini sebagai simbol matinya. Jadi la taf'alu. Jadi la taf'al, la taf'alu, ataupun apa-apa perkataan sekalipun kita letak la di hadapan ni. La yaf'al, jangan dia buat. La taf'al, maka dia akan bermaksud jangan. Jadi kesimpulannya adalah fi'il mudhari' ini di samping dia menunjukkan perbuatan yang sedang berlaku, bila kita letak perkataan la dan matikan akhir, dia akan bermaksud perbuatan larangan. Itu perbuatan larangan di dalam bahasa Al-Quranul Karim, di mana
fi'il mudhari' ini digabungkan dengan la dan akhirnya dimatikan. Sekiranya tidak ada yang nak dimatikan kerana ada waw dan nun, maka simbol matinya adalah kita hazaf ataupun buang nun itu. Itu adalah basic asas bagaimana fi'il mudhari' itu berubah daripada bentuk biasa kepada bentuk larangan, ya. Dalam Al-Quranul Karim, kalau kita perhatikan, banyak ayat-ayat Al-Quran yang dalam bentuk larangan. Contoh larangan, contohnya Rabbana la taj'alna, ya. Perkataan taj'alna ni ialah Rabbana la taj'alna, ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah engkau. Taj'al ini taj'alu asalnya, ya. Asalnya taj'alu, ini fi'il mudhari'. Dia punya pelakunya adalah dhamir mustati' anta. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami. Perkataan kami ini tidak ada kena-mengena dengan perbuatan ini, cuma dia tempel sahaja. Jadi perkataannya adalah taj'al. Jadi la taj'al, janganlah engkau jadikan. Jadi la ini masuk dalam fi'il mudhari', menyebabkan fi'il mudhari' itu menjadi kata kerja yang dalam bentuk larangan. Ia adalah fi'il mudhari' juga, cuma kita masukkan la dan kita matikan akhir fi'il mudhari' tersebut. Itu caranya jadi larangan lah, ya. La taj'alna, janganlah engkau jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Rabbana la taj'alna, ya. Contoh lain ialah Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru, ya. Janganlah engkau jadikan. Ini adalah kata kerja larangan. Ia adalah fi'il mudhari', ya. Maknanya kita berdoa, berlarang, bukan kita melarang Tuhan, tapi kita meminta Tuhan tidak melakukan perkara itu. Jangan lakukan perkara itu. La taj'alna, ya. Rabbana wala taj'al yadaka, ya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basta fataq'uda maluman mahsura. Daripada surah Al-Isra. Kita dapati di dalam ayat ini ada beberapa fi'il mudhari' dalam bentuk larangan, iaitu taj'al, adalah taj'al, dan juga adalah tabsut. Ini larangan terlampau kedekut dan terlampau berboros, ya. Boleh terujuk kepada tafsir Al-Quran surah Al-Isra ayat 29. Ini adalah semuanya adalah fi'il mudhari' yang jatuh dijazamkan di akhirnya kerana ada unsur larang, ya. Baik, seterusnya wala taj'alu, untuk melarang ramai orang, kita letakkan waw nun sebab fi'il mudhari' biasanya kalau dia melibatkan ramai, dia ada waw dan nun, ya. Jadi waw dan nun ini sebagai tanda matinya lam itu. Kalau ada waw dan nun, kita buang nun itu, ya. Jadi la taj'alu. Ramai orang tanya, mana perginya nun fi'il mudhari' itu? Perginya kerana sebab apa? Sebab dimasuki oleh lam larang, ya. Lam jangan. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dan. Rujuk dari surah An-Nur ayat 63. Baik. Itu adalah cara kita mengenal dalam Quran perkataan itu adalah larangan ataupun tidak, ya. Contoh perkataan lain, contohnya ialah wala ta'kulu amwalakum bainakum, ya. Wala ta'kulu, ini la ni telah memasuki fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' yang akhirnya menjadi jazam, dipanggil jazam, ya, dipanggil dimatikan, maka dia dikenali sebagai fi'il. Ini adalah fi'il larangan, ya, larangan. Jadi jangan kamu makan harta antara kamu dengan cara yang tidak betul. Itu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu adalah di antara perkara penting yang perlu kita ketahui apabila kita mempelajari fi'il mudhari', iaitu terdapat satu fi'il mudhari' yang berubah menjadi kata kerja larangan, iaitu larang. Kita larang perbuatan itu berlaku, maka gunakan fi'il mudhari' dengan menambahkan la di awalnya. Dan la ini namanya la larang. Jangan. Jadi la ini dikenali sebagai la larang. Cara kita nak kenal la larangan ini ialah kita melihat fi'il mudhari' ini disukunkan ataupun dijazamkan akhirnya, dimatikan akhirnya. La taj'alna, la taj'al fi qulubina. Hakata cara untuk kita memahami larangan di dalam kita meniti ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, ya. Jadi kalaulah ramai, larangan itu dituju kepada ramai, dia akan la taj'alu tanpa nun sebagai simbol kepada
huruf akhir yang mati kerana akhirnya ada waw dan nun, maka tanda dibuangnya ataupun dimatikan huruf akhir itu ialah dengan menanggalkan nun. Ada soalan, kalau sekiranya selepas la itu tidak ada sebarang fa'il mudhari' yang dimatikan atau disukunkan, maka la itu adalah la tidak, bukan la jangan ya. La jangan akan menyebabkan fa'il mudhari' itu dimatikan akhir ataupun dibuang nun, tapi la tidak, dia tidak memberi apa-apa kesan pada fa'il mudhari', dia tidak memberi kesan ya. Itulah pembeza di antara fa'il mudhari' larangan dan fa'il mudhari' biasa. Cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.